Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الشريفة ورسول الفضيلة والشرف وبعثه مقاما محمودا لا تخلف. الحمد لله القائل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual dan leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Tanggung Jawab Memelihara Agama. Hadirin yang dirahmati Allah, tanggung jawab memelihara agama merupakan sesuatu kewajipan atau tugas seseorang Muslim untuk menjaga, memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Menurut Imam Syatibi, maksud menjaga agama adalah memperkasakan rukun-rukun agama Islam serta hukum hakamnya yang ada. Tanggung jawab ini mencakupi beberapa aspek penting, termasuklah dalam kehidupan, kemasyarakatan, kenegaraan, undang-undang ekonomi yakni muamalah, sosial dan sebagainya. Ini kerana hifzuddin merupakan konsep memelihara agama Islam daripada sebarang ancaman dan tekanan. Ia selari dengan prinsip maqasid syar'iyah yang dianjurkan oleh Islam dengan keutamaan memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda bagi menjamin kehidupan di dunia dan di akhirat. Kejayaan hidup di dunia merupakan jambatan menuju akhirat yang kekal abadi. Kebahagiaan di dunia merupakan asas lahirnya generasi yang bertakwa mewarisi kecemerlangan umat manusiawi. Namun begitu anugerah ini tidak diberikan kepada mereka yang senantiasa mengabaikan syariat dan agama Allah. Muslimin sekalian, bagi kita yang mengaku Muslim, apakah tanggung jawab kita menjaga agama? Menjaga agama merupakan suatu tanggung jawab yang besar, bukan hanya sekadar dengan kata-kata dan ucapan yang berdegar-degar, namun ia memerlukan komitmen dan tindakan yang lebih jitu. Agama perlu dipelihara agar kekal utuh dan diamalkan sepanjang masa dan zaman. Umat Islam perlu bangkit istiqamah melakukan beberapa perkara agar agama terus dijulang dan dimartabatkan. Antaranya satu, menjunjung perintah dan amalan yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah dengan yakin dan menjadikan akidah sebagai satu pegangan yang diyakini dan mu'tamad, berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sekiranya kita menolak dua sumber asas ini, maka lahirlah kepercayaan dan keyakinan amalan, pemikiran serta ideologi dan falsafah moden tentang kehidupan di dunia dan kehidupan selepas mati yang bertentangan dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Ini dapat dilihat terdapat pelbagai aspek penyebab berlakunya penyelewengan akidah umat yang boleh membawa kepada kekufuran, kejahilan, menggunakan akal secara mutlak, kecenderungan kepada dunia dan mengetepikan agama dalam mencari pengaruh dan pengikut adalah faktor yang membawa kepada penyelewengan akidah. Impak dan kesannya sangat besar dan berbahaya kepada agama dan umat Islam jika ianya dibiarkan terus berlaku dan gagal dikengkang. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Yang kedua, memperkasakan pentadbiran dan pelaksanaan hukum syarak. Ini bermakna umat Islam mesti mengangkat, menghormati dan memperkukuhkan hukum Islam dalam pelbagai aspek kehidupan. Ia merangkumi perkembangan pemahaman, penerimaan dan implementasi prinsip-prinsip syariat dalam segala bidang, termasuk dalam bidang hukum hakam, ekonomi, sosial dan budaya. Beberapa langkah proaktif dapat dilakukan demi memartabatkan syariat Islam dengan memperlaksanakan undang-undang dan institusi keagamaan demi memartabatkan agama dan umat Islam. Di samping itu, pengemaskinian enakmen dan sistem tadbir urus perundangan Islam bagi memastikan amalannya kekal relevan dilaksanakan pada setiap masa dan zaman. Ini kerana penetapan dan pengukuhan hukum syariat bermatlamat menyeru manusia kepada berada di dalam lindungan hukum yang adil dan saksama. Oleh itu, mengambil hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan manusia semata-mata tanpa petunjuk wahyu adalah ditolak oleh Islam. Hakikat dan faktanya perlaksanaan syariat Islam secara menyeluruh akan memberi naungan dan keadilan serta keselamatan
kepada umat Islam dan bukan Islam. Secara tidak langsung, melalui pemerkasaan syariah, masyarakat mendapat manfaat daripada program dan aktiviti bersifat kerohanian dan keagamaan. Yang ketiga, komitmen dan usaha untuk menyebarluaskan syiar Islam. Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan untuk memelihara agama Islam dari sebarang bentuk pengubahan dan memelihara agamanya dengan syiar-syiar yang ditonjolkan kepada umat Islam. Ia amalan yang diwarisi oleh umat semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ke hari ini secara praktikal. Hakikatnya syiar Islam perlu dizahirkan dan disebarkan di mana sahaja kita berada. Terdapat hikmah dan pengajaran dalam penyebaran syiar Islam agar kebenarannya dapat dizahir dan diamalkan oleh masyarakat. Di samping itu, dalam memperkembangkan syiar Islam, kita juga perlu menunjukkan sikap tasamuh, yakni toleransi antara penganut agama yang lain bagi mengelakkan sebarang konflik dengan menghayati ruh ajaran Al-Quran dan menjalinkan hubungan dengan golongan bukan Islam. Antaranya melaksanakan keadilan dan menunaikan janji serta menjamin perlindungan dan keamanan kepada mereka. Yang keempat, perintah agar saling mengajak kepada melakukan perkara-perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara-perkara yang mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Usaha dan tanggungjawab mengajak kepada melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah suatu tugas dan amanah yang sangat besar. Ia tidak mampu dilaksanakan secara individu. Sebaliknya ia menjadi tanggungjawab bersama. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan syarak, yaitu memelihara agama, akal, nyawa, harta dan keturunan, mencegah kemungkaran, kemudaratan dan menghalang kemaksiatan daripada berlaku dalam masyarakat adalah suatu tuntutan. Sebagaimana hadis yang diriwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, wa illam yastati' fa bi lisanihi, wa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Sesiapa antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu lagi, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Rawahu Muslimun. Namun sayugia diperingatkan, jangan apabila kita mengambil posisi untuk mengajak orang berbuat kema'rufan dan mencegah kemungkaran, lalu kita menambah kemungkaran yang lain. Amrul ma'ruf bil ma'ruf, nahyul munkar bil ma'ruf. Ini perkara mesti kita kena pegang sebagai orang yang menyuruhkan manusia dengan program-program yang ma'ruf dan benci kepada kemungkaran. Dan di sana mestilah pegangan kita tidak lari daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni apa yang berlaku di dalam alam ini, di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala, tidak lari daripada ketentuan Allah dan perbuatan Allah taala. Kita tidak mungkin mampu untuk menghapuskan kekufuran, kemaksiatan dengan secara 100%. Karena itu tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala menyuruh kita untuk sekalian manusia masuk ke dalam agama Islam dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Jikalau Tuhan engkau menghendaki oleh Tuhan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amat senang bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan semua manusia di atas muka bumi ini mukmin sekaliannya. Maka tidak semua sekalinya masuk Islam dan mukmin. Bahkan ada yang kufur, ada yang fasik, ada pelbagai mereka yang tidak mentaati perintah Allah, derhaka dengan perintah Allah Ta'ala. Maka ini bukti secara realiti bahawasanya Allah tidak menghendaki
semua perkara-perkara tersebut dihapuskan secara total. Maka jangan kita lebih bijak daripada Allah Ta'ala, lebih hebat daripada Allah Ta'ala, sehingga kita menganut pahaman ekstrim, pahaman yang begitu sekali bengis, ingin membakar rumah-rumah ibadat penganut agama lain, atau mengebom tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Itu nahyul mungkar bil mungkar, mencegah kemungkaran dengan kemungkaran. Tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka jaga-jaga kita amrul ma'ruf bil ma'ruf, nahyul mungkar bil ma'ruf. Yang kelima, bagi merealisasikan agama Islam dipelihara daripada ancaman dalaman maupun luaran, tuntut dan kajilah ilmu agama dan mempertahankannya daripada diperkotak-katik. Jangan sesekali kita menjadi seperti lalang, goyah, tidak berprinsip apabila menyatakan kebenaran wahyu dan hal-hal yang melibatkan kesucian dan kemuliaan agama. Dalam satu hadis, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita tentang kelalaian sebahagian umat hari ini yang pasti akan mengikuti jejak orang-orang terdahulu dari umat yang lain. Hadis mengenai hal ini merupakan hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum." Qulna ya Rasulullah, al-yahuda wan nasara? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman?" Dan pasti kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian setapak demi setapak dan sejengkal demi sejengkal, sehingga kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, kalian pasti akan mengikutinya. Para sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, jejak orang Yahudi dan Nasarakah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadis rawahu Muslimun. Benar sekali berlaku perkara ini. Tidak pernah kita dengar pada zaman-zaman yang sebelum ini mereka yang mendakwa Nabi Muhammad ialah Allah, Allah ialah Nabi Muhammad, Muhammad ialah Tuhan, Tuhan ialah Muhammad. Ketika gaib dipanggil Allah, ketika zahir dipanggil Muhammad. Nabi Muhammad Tuhan, buktinya tidak ada kemaluan. Ini tidak pernah kita dengar pada zaman-zaman sebelum ini. Sekarang seperti cendawan tubuh, pengikutnya ramai di kalangan orang-orang Melayu kita. Ada juga yang berjubah berserban seperti Habib lagi serbannya, mengajar dengan ajaran kufur, mengajar dengan kalam kufriyat di khalayak ramai. Lalu ada yang menyokong dan bersaksi dengan kebenaran di atas kesesatan dan kekufuran tersebut. Ini menunjukkan benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka Yahudi dan Nasara, mereka menuhankan nabi mereka. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kata Yahudi Uzair anak Allah. Wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Kata orang Nasara, Isa al-Masih itulah anak laki-laki Allah. Lalu kalau tidak dibendung di kalangan kita umat Islam, lebih teruk daripada Yahudi Nasara lagi. Karena Yahudi Nasara mengatakan nabi-nabi mereka itu anak jantan Allah. Tapi pemuka-pemuka ajaran sesat di Malaysia ini mengatakan Muhammad itu ialah Allah, Allah itu ialah Muhammad. Mana lebih teruk daripada Yahudi Nasara? Lebih teruk ajaran yang disebarkan di dalam kalangan masyarakat Melayu kita. Maka karena itu tanggungjawab kita untuk memperkuat dan memperkukuhkan pengajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini satu-satunya benteng dalam mengawali akidah kita, akidah isteri anak kita, masyarakat dan rakyat di dalam negeri negara kita daripada terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat, bahkan boleh mengeluarkan seorang daripada agama Islam yang suci ini. Di samping itu, mimbar Jumaat ingin mengingatkan tanggungjawab memelihara agama, melibatkan semua umat Islam tanpa terkecuali. Namun ia perlu diurus dengan bijaksana dan berhikmat. Begitu juga tanggungjawab ini memerlukan kepada pelbagai pendekatan dakwah moden dan semasa bagi menyeru umat kembali kepada agama secara menyeluruh. Ini dapat dilihat melalui kerjasama pelbagai pihak dalam usaha memberi pemahaman dan kesedaran kepada sesuatu isu dan persoalan dalam agama yang dibangkitkan dalam masyarakat,
agar dapat diselesaikan secara tuntas dan efektif. Kadangkala isu dilihat remeh, namun memberi impak besar pada masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Contoh seperti institusi pengajian pondok yang sudah berada di bawah kelolaan kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat ataupun umum di bawah kerajaan saja. Tapi rumah guru saja sudah berpuluh tahun tidak boleh direnovate. Sudah hancur. Kalau guru saja tidak boleh hidup di dalam institusi pendidikan pondok tersebut, bagaimana nak mengajar anak-anak kita dengan pengajian nahwu, sarah, ma'ni, bayan, badi', istiqaq, wadhu', usulul fiqh, qawaid fiqh? Bagaimana nak melahirkan pelapis-pelapis ulama yang boleh menyambung perjuangan ulama warasatul anbiya? Kalau sudah hilang bumi Melayu ini daripada ulama, maka apa lagi yang tinggal? Hanya orang-orang jahil yang berserban berjubah, yang berjanggut, yang berupa seperti rupa ulama, tapi sesat di dalam berfatwa. Fa'adallu wa'adallu, dia sesat dan menyesatkan orang ramai. Maka kerana itu perkara itu remeh saja, rumah guru saja, tapi tidak boleh diselesai. Apa guna kita mempunyai jabatan agama, majlis agama, bagai-bagai jenis institusi agama, tapi kalau pendidikan agama teras untuk melahirkan pelapis ulama, guru saja tidak sanggup untuk mengajar di situ kerana rumahnya sudah runtuh, sudah roboh. Ini mentaliti masyarakat Melayu perlu kita ubah. Selalu kalau ustaz atau tuan guru, rumahnya mesti kecil seperti rebana ayam. Kecil, itu baru zuhud dikatakan. Ini tidak betul. Bukanlah mesti rumah tuan guru tu banglo 3-4 tingkat, tapi untuk keselesaan guru yang mengajar mesti dipersiapkan. Malu kita dengan negara yang tidak menyatakan Islam agama persekutuan, tidak ada jabatan mufti, tidak ada majlis agama, tetapi mengangkat tinggi martabat institusi pengajian pondok yang menjadi pelapis melahirkan ulama-ulama pada generasi di hadapan. Hadirin sekalian, kita perlu berusaha memperbaiki pendekatan dakwah dan hubungan sesama manusia agar agama Islam dicintai, dijunjungi dan dipelihara sepanjang zaman. Mengakhiri khutbah ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan penghayatan agar dijadikan pedoman dan panduan kita. Antara lainnya ialah: 1. Tanggungjawab memelihara agama merupakan suatu kewajipan atau tugas seseorang muslim untuk menjaga, memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. 2. Umat Islam hendaklah memelihara agama Islam daripada sebarang ancaman dan tekanan. 3. Allah memerintahkan agar kita saling mengajak kepada melakukan perkara-perkara yang ma'ruf dan saling mencegah daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang selain daripada jalanan Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan demikian itulah Allah memerintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Suratul An'am ayat 153. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ni'man hadha yawmil mubarak. Amin. تغفر عنا ذنوبنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Dan salah satu yang wajib kita taat ialah perintah berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada di kalangan kita apabila dibacakan ayat perintah selawat maka mulutnya tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kedeku itu ialah orang yang disebutkan namaku di sisinya tetapi dia tidak berselawat ke atas aku. Innallaha ta'ala amarna bi amrin azim. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita dengan perintah yang besar. Amarna bis salati wat taslim. Perintah dengan selawat dan salam ala nabiyyihil karim, di atas nabinya Allah yang mulia. Faqala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود الظالمين والمجرمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية Jalalata Malikinal Muazzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj Ibnil Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang abaikan tanggungjawab. Dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan riswah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas, lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Ya Allah, panjangkanlah umur dan usia dan murahkanlah rezeki mereka serta matikan mereka di dalam iman dan Islam. Masukkan mereka di dalam syurga bighairi hisab atau hisaban yasira. Mereka-mereka yang telah menginfakkan harta-hartanya kepada surau Jumaat An-Nur Section 20 ini ya Allah, bagi memudahkan para EJK dan jemaah-jemaah surau ini untuk mengimarahkan surau ini, untuk menghidupkan majlis-majlis ilmu dan program-program yang bermanfaat untuk umat Islam di kawasan ini ya Allah. Begitu juga mereka yang menyumbang untuk pembinaan Masjid Raudhatun Nahdliyin bagi komplek Raudhah Sufiyah Sunniyah Salafiyah Pondok Rumi Sufi Jawi di Kuang ya Allah.
Allahumma ya azizu ya muntaqimu ya jabbar. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa ant. الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عواناهم بأسك الذي لا يرد على القوم الظالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة وفي كل مكان وفي كل أرض الإسلام. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestina dan di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, sayangilah dan kasihanilah mereka. Keluarlah mereka dari penindasan serta kesempitan yang mereka alami selama ini. Ya Allah, hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiayai serta dizalimi. Ya Allah, anugerahkanlah kepada mereka kemenangan dan kemerdekaan bagi kaum muslimin di Palestina. Berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestina kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh yang biadab Zionis Yahudi laknatullah. Ya Allah, binalah semula keamanan di bumi Palestina dan kembalikannya ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Muntaqim, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzim a'da'al muslimin ihzimhum wansuril muslimin alaihim. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba'a wal bala'a wal marada wasyada'ida wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.